Hai, Assalamualaikum. Apa khabar dan selamat pagi. So, Alhamdulillah kita masih diberi uh, nafas untuk terus hidup. So, terima kasih kepada Allah, pencipta kita, dan terima kasih kepada keluarga kita, saudara kita yang mendoakan kesihatan kita dan kebahagiaan kita setiap hari. Okay. Anda semua apa khabar? Alright. So, Alhamdulillah, hari ini adalah 1 bulan Mei tahun 2020. Selamat Hari Buruh, selamat Hari Pekerja kepada semua pekerja-pekerja di mana sahaja anda berada. Okay. So, anda semua buat apa sekarang? Selamat pagi pada yang berpuasa, selamat berpuasa. Pada anak-anak yang berpuasa, syabas. Angka ucapkan memang anda semua awesome. Hebat, manusia hebat. Alright. So masa bulan puasa ni kita dapat merehatkan seluruh tubuh badan kita, perut kita, semualah. So kita pun dapat orang kata tu beramal ibadat di bulan puasa ini, ganjaran pahalanya meningkat. So ada 3 perkara yang akan membantu kita di dalam kubur nanti, di akhirat nanti. Pertama, sedekah dan amal jariah. Kedua, ilmu yang berguna yang kita ajar digunakan orang dengan yang baik. Dan yang ketiga, doa anak yang soleh dan solehah. Okay. So hari ini saya nak berkongsi kepada anda tentang kehidupan. Okay. So kita setiap hari bangun, pergi kerja, pergi sekolah. Apa sebenarnya matlamat kita hidup kat dunia ni? So matlamat utama daripada Nabi Adam dulu, Adam dan Hawa diturunkan ke dunia. Apa matlamatnya? Matlamatnya adalah untuk beribadat ataupun menyembah Allah, menyembah Tuhan kita, right? So dalam proses kita beribadat, so kita pun kena kata tu hidup untuk menjemput rezeki, orang kata tu mengembangkan zuriat dan sebagainya. So ada keseimbangan yang perlu kita capai. Kalau kita sentiasa beribadat, solat 24 jam, so tak boleh juga. So memang kita dikehendaki untuk berusaha, berusaha bersungguh-sungguh, berdoa pada Allah, dan bertawakal. Sebab semuanya rezeki ni adalah daripada Allah. Katalah kalau kita miskin ataupun kita kaya sangat pun, Allah boleh bagi, orang kata tu kun fayakun, on the spot rezeki kepada kita, ataupun Allah boleh tarik on the spot rezeki yang kita ada, nikmat yang kita ada sekarang. So di zaman COVID sekarang ni pun kita pun dah tahu kan, bila mana Allah kata tu jadikan penyakit COVID ni, pandemik COVID ni, so ramai yang tak kata tu kena buang kerja, pendapatan tak cukup dan sebagainya. So ini adalah orang kata tu satu nikmat atau pemberian daripada Allah yang perlu kita muhasabah diri. Sejauh manakah matlamat yang kita lakukan ini, adakah dah tercapai ataupun belum, right? So Alhamdulillah, so hari ni saya nak present kat you all, present apakah matlamat kehidupan kita, kata tu kitaran hidup kita, bagaimana kitaran hidup kita, right? Okay. So okay, ni tengok sini. Alright. So kalau anda boleh lihat di skrin ni, ni adalah contoh kita dilahirkan, kita lahir kata tu tak ada apa, kosong, tak ada seutas benang pun di badan kita lahir bogil saja, togel, kosong daripada ibu kita lah, keluar daripada rahim, so kita menangis, so mak kita, ibu kita menyusukan kita susu badan, dan bila kita dah besar, sekolah tadika. Lepas sekolah tadika, kita pun kata tu belajar, apa erti kehidupan, belajarlah mengira, membaca, menulis, membaca Al-Quran, baca Mukadam dan sebagainya lah, right? So bila kita masuk ke sekolah umur 7 tahun, umur 7 tahun kita dah mula bersekolah, okay.
Okey. Okey. Sekolah. Lepas kita bersekolah, apa yang kita buat? Eh? Okey, kejap. Ni boleh nampak, nampak tak? Ini adalah awal kita hidup lah. Awal kita hidup and then kita bergerak umur 1 tahun sampailah ke 7 tahun lah. 7 tahun di mana kita belajar, kita lihat mak bapak kita, ibu bapa kita. Kalau ibu kita bekerja di rumah ataupun suri rumah, beliau akan menyediakan makanan, minuman, basuh baju, sarapan dan sebagainya lah, right? So kalau kita tengok ayah kita pula, mereka akan bekerja, ayah kita akan bekerja. Kalau berkebun, dia akan keluar pagi, balik malam, balik petang, berkebun. Ataupun dia bekerja makan gaji di sektor kerajaan ataupun swasta. So kita tengok apa mak bapak kita buat setiap harilah masa umur kita 0 ke 7 tahun. Sebelum ke 7 tahun ataupun ke sekolah darjah 1, kita kalau ada ibu bapa yang mampu akan hantar anak ke kindergarten ataupun tadika. Ada yang tadika kemas dan sebagainya lah, right? So kita di situ kita belajarlah basic kehidupan, belajar mengira, membaca ABC, alif bata, 1 2 3. So bila kita dah pandai, so barulah kita masuk ke darjah 1, barulah kita belajar apa itu sejarah, bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, matematik, sampailah kita berusia 12 tahun, di mana itu adalah kata tu stage sekolah rendah ataupun primary school. So dari primary school kita belajar basic lah, sejarah, lepas tu kita belajar sains rumah tangga, pertanian dan sebagainya lah. Agama, kita belajar sejarah agama Islam dan sebagainya lah, right? So di situ kita mengambil ujian. Kalau zaman saya dulu peperiksaan penilaian darjah 5. So zaman sekarang pula ada UPSR, kalau sekolah agama tu PSRA, UPKK. Selepas kita berjaya melangkah ke umur 12 tahun dan lulus ujian tersebut, kita akan masuk ke fasa kedua, iaitu secondary school ataupun sekolah menengah. Bermula dengan tingkatan 1, kita belajarlah. Ada yang kalau masuk bidang sains pertanian, kita belajarlah macam mana nak tanam tumbuh-tumbuh, tanam tanaman, menjaga peternakan dan sebagainya. Okay. So di situ kita diajarlah asas-asas matematik, yang lebih kata tu intermediate matematik, macam mana nak kira Pythagoras dan sebagainya lah, right? So bila kita dah sampai stage tersebut, kalau di zaman saya dulu masa berada di form 3 ataupun tingkatan 3, kita dibagi ujian, zaman saya tu SRP, sijil rendah pelajaran Malaysia lah. Di zaman sekarang ni kita dapat tahu adalah PT3 ataupun, tapi sekarang di zaman COVID ni UPSR, maksudnya tahun ni tak ada dan PT3 tak ada disebabkan ada COVID lah, right? So selepas tingkatan 3 kita berjaya, kalau kata tu pencapaian kita bagus, kita boleh masuk aliran sains, aliran perdagangan ataupun aliran sastra. Lepas tu dalam 2 tahun kita akan menduduki peperiksaan SPM ataupun Sijil Pelajaran Malaysia. Sijil Pelajaran Malaysia yang penting sebab dia punya penting sebab dia akan menentukan masa depan kita, sama ada kita boleh sambung belajar ke college, universiti, ataupun kita boleh start kerja, sama ada nak jadi tentera, polis, tapi mengikut kata tu kelayakan lah. So kadang-kadang ada jawatan yang kerajaan sekarang SPM mungkin tak cukup, mungkin kita kena mengambil STPM ataupun yang mengambil diploma ataupun mengambil ijazah. So bila berada di stage tersebut, so kita belajar tentang kehidupan, kehidupan di mana kita akan bertemu dengan ramai orang. Mungkin ada yang bertemu dengan kekasih, masa tu fikir untuk bersama, untuk kahwin dan sebagainya lah. Di situ adalah
proses di mana ibu bapa kita orang kata tu dah percaya ataupun dah trust untuk kita untuk atur kehidupan kita sendiri. Ya, maksudnya ibu bapa kita still memantau, tapi dia bagi kebebasan untuk kita pilih cara hidup kita lah bagaimana. Lepas tu kita habis saja universiti, sama ada kita boleh belajar untuk terus lanjutkan ke master atau PhD, dan majoriti saya lihat ramai yang lepas degree akan terus ke bidang pekerjaan. Sebab apa? Sebab mereka kena survive lah. Ada yang masa belajar buat loan, pinjaman, dan mereka terpaksa pun bekerja, and then masa bekerja tersebut mungkin ada ataupun majoriti yang akan mendirikan rumah tangga. Mendirikan rumah tangga kan di sini adalah stage di mana setiap pasangan akan mengenali setiap pribadi pasangan masing-masing. Okey, maksudnya menyesuaikan diri untuk menghadapi kehidupan berkeluarga lah. So di dalam stage ni suami isteri akan saling bantu-membantu. Ada yang isteri duduk rumah saja, husband pergi cari nafkah, cari rezeki. So ada juga yang isteri yang dengan suami bekerja, ataupun ada juga zaman sekarang ni isteri bekerja, suami duduk di rumah lah, jadi suri rumah, right? So itulah kehidupan daripada pendidikan, dari pendidikan sekolah hinggalah berumah tangga. Okay, so rezeki pun lebih, maka ada yang mula melahirkan baby ataupun anak lah. Ada yang anak seorang, ada juga yang tak ada anak. Mungkin rezeki Allah tak bagi lagi untuk ada anak. So ada yang ada anak 5 orang, ada yang anak 8 orang dan sebagainya lah. So di sini adalah stage di mana kewangan, sistem kewangan keluarga kenalah cukup lah untuk menyara kehidupan. Sebab di dalam stage kenaikan ni, umur di antara 22 ke 30 ke 45 tahun ni adalah stage di mana setiap individu berada bersama dengan keluarga, membina keluarga, membina kehidupan, mencari rezeki untuk memastikan kehidupan mereka stable lah. Maksudnya katalah kalau kita ada anak ramai, tapi kalau kita tak ada rumah, macam mana? Begitu jugalah asas-asas yang lain seperti kenderaan, sama ada nak naik motor ataupun naik kenderaan awam ataupun naik kereta. So itu adalah needs ataupun kehendak yang asas yang perlu dicapai oleh setiap manusia, right? So tapi daripada stage awal kehidupan ni, so kita kena tahulah, maksudnya kita kena still sustain ataupun maintain ataupun tetapkan matlamat hidup kita adalah untuk apa? Beribadat kepada pencipta kita, Allah. Okey, tak kisahlah kita berada di stage mana, sama ada kita masih budak kecil lagi, masih bujang ataupun dah berumah tangga. So ini adalah stage di mana kita teruskan kehidupan, tapi kita kena sentiasa ingat kepada pencipta kita, di mana at the end of the day ataupun di akhir kehidupan kita, bila kita mati, kita akan bertemu dengan pencipta kita. So di sini kita ambil report card lah. Report card maksudnya laporan kehidupan. Tapi di mana laporan kehidupan itu perlu untuk kita masuk sama ada ke syurga ataupun ke neraka. So di dalam kehidupan stage ni, kita diajarlah ujian peperiksaan. So kita tahu lulus berapa, markah fail berapa. Begitu juga dalam kita untuk mencapai matlamat masuk ke syurga. Kalau kita banyak buat dosa, peluang untuk masuk ke syurga amatlah tipis. So kita kena banyakkan amal, beramal soleh dan sebagainya. Okay. So
itulah saja perkongsian saya untuk hari ini pada 1 bulan Mei. Nanti saya akan berkongsi lagi seterusnya. So nantikan episod saya yang kedua. Semoga perkongsian saya pada pagi ini memberikan sedikit sebanyak panduan kepada anda semua, ya. So di luar sana supaya dapat sama-sama berjaya mencapai kehidupan di dunia maupun di akhirat. Okay? Alright. Okay. So anda semua bagaimana? Sihat? Jaga kesihatan baik-baik. Semoga kita semua diberkati, dan panjang umur, dilimpahkan rezeki yang melimpah ruas. So ambil masa sekarang untuk kita menuntut banyak ilmu. Maksudnya Allah jadikan COVID-19 ni, pandemik 19 ni untuk kita muhasabah diri, untuk kita kuatkan strategi yang perlu kita buat untuk memastikan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, saudara-mara kita semua berada dalam kejayaan di dunia dan di akhirat. Okay. So kalau informasi saya ini memberikan manfaat kepada you all, apa salahnya boleh tekan like atau share kepada sesiapa saja yang memerlukan. Boleh share di mana sajalah. Alright. So nantikan perkongsian saya untuk topik yang kedua, untuk sambungan daripada topik hari ini, esok hari lah. So setiap hari saya akan berkudara untuk sama-sama kita muhasabah diri, kita tengok pencapaian kita supaya kita dapat capai apa yang sepatutnya kita boleh capai. Alright. So terima kasih, berjumpa kembali nanti, dan bersama di Puncak Kejayaan. Semoga kita dapat sama-sama bersama keluarga tersayang dapat menunaikan umrah dan haji setiap tahun tanpa miss. Right? Okay, itu sajalah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan terima kasih. Okay, bye.